Kita baca sikit buku ni. Malam ni tajuk panjang sikit, tapi kita baca sebahagian. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-25, makan wang riba. Kata penulis hafizahullah, dalam kitab suci Al-Quran, Allah tidak pernah memaklumkan perang, Allah tidak pernah mengumumkan perang kepada seseorang kecuali kepada orang yang makan riba. Menunjukkan makan riba adalah satu dosa kesalahan yang sangat besar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipukul. Maknanya yang dulu lepas, yang lepas. Tapi yang sekarang bila kamu dengar ayat Allah, berhenti terus. Jika kamu orang beriman, makna Allah bagi tahu, kalau kamu beriman, apa tanda dia? Sekarang dengar, sekarang kamu tinggal. Kalau kamu dengar, tapi ambil masa setahun, baru nak tinggal, kamu belum beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul akan memerangi kamu. Memerangi dari segi apa ni? Mana Allah akan tutup pintu hati, Allah akan jadikan hatinya keras dan dia tak akan beriman sampai bila-bila. Cukuplah ayat di atas menjadi petunjuk betapa keji dosa riba di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang memperhatikan pengaruh riba dalam kehidupan individu hingga ke peringkat negara, nescaya akan mendapat kesimpulan. Melakukan kegiatan riba mengakibatkan kerugian, kebangkrapan, kelesuan, kemandingan. Apa ni? Tak tahu. Kemandingan. Kenapa enggak tahu? Dan kelemahan. Baik kerana lilitan hutang yang tak terbayar ataupun berupa kepincangan ekonomi. Yalah kan? Berhutang 1,000 kena bayar 2,000. Sampai ketua tak habis bayar. Di samping kegiatan riba menjadi hasil keringat dan jerih, payah kerja setiap hari hanya dikonsentrasikan untuk membayar bunga-bunga riba yang tak pernah ada akhirnya. Kerja penatkan, lembek, penyakit macam-macam. Hanya apa? Untuk mengkayakan orang yang dah kaya. Ini berarti menciptakan kesenjangan sosial. Membangun gunung rupiah. Rupiah ni ringgit Malaysia lah. Untuk satu kelompok masyarakat yang jumlahnya minoritas. Jadi kita mengkayakan golongan minoriti yang kaya. Di satu sisi, dan di sisi lain semakin menciptakan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Yang kebanyakan miskin itu adalah majoriti. Yang sudah merana lagi papa. Barangkali inilah salah satu gambaran kezaliman daripada kegiatan riba sehingga Allah memaklumkan perang ke atasnya. Semua pihak yang ada peranan dalam kegiatan riba, baik yang secara langsung dalam kegiatan riba ataupun perantaraan ataupun pembantu yang membantu kelancaran kegiatan riba, semua adalah orang-orang yang dilaknat di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Maksud dia daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, satu. Yang kedua, pemberi riba. Orang bagi pun kena laknat, orang terima pun kena laknat. Yang ketiga, penulis. Dia tukang tulis je, tak dapat apa-apa pun. Yang keempat, kedua orang yang menjadi saksi. Dia tukang tengok je. Maka Nabi kata semua mereka itu adalah sama.
Jadi yang masih bekerja di bank riba ni kena usaha supaya dapat keluar daripada daerah riba. Berdasarkan hadis di atas, maka setiap umat Islam tidak diperkenankan bekerja sebagai sekretariat, setiausaha, petugas, penulis, penerima wang, penghantar dan apa-apa saja kerja yang berkaitan dengan urusan riba. Semuanya adalah termasuk orang yang mengambil riba. Nabi kata apa? Allah sebut apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi siapa saja yang terlibat dengan riba, dia termasuk ayat bekerjasama. Dapat saham. Sungguh Rasulullah SAW telah menerangkan betapa buruknya kegiatan riba. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba 73 baban, aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Wa inna arba riba ardu ar-rajuli al-muslim." Maksudnya, riba itu memiliki 73 pintu. Mana ada lebih kurang 73 jenis riba. Yang paling ringan adalah seperti riba yang paling ringan seumpama seorang lelaki yang berzina dengan ibunya sendiri. Makna kenapa Nabi buat contoh berzina dengan ibu? Dia beza tak berzina dengan orang lain, orang yang asing dengan berzina dengan ibu? Beza tak dosa dia? Beza. Semakin dekat orang tu, semakin dekat dengan kita dan kita berzina, semakin besar dosanya. Jadi itulah contoh riba yang paling ringan, yang paling kecil. Seumpama berzina dengan ibu. Dan sejahat-jahat riba adalah mengunjing kehormatan seorang Muslim. Mengunjing ni makna menjatuhkan ataupun mengaibkan kehormatan seorang Muslim. Okey, juga dalam sabda Nabi yang lain, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyatan. Maksud dia, satu dirham duit riba yang dimakan oleh seorang laki-laki ataupun seseorang, sedangkan dia mengetahui wang itu adalah hasil riba, maka hukumnya lebih keras, lebih dahsyat daripada 36 wanita penzina. Berapa dia ambil riba ni? 1 dirham sahaja. Tapi lebih dahsyat daripada 36 wanita penzina. Pengharaman riba berlaku umum, tidak dikhususkan sebagaimana diduga oleh sebagian orang, hanya antara si kaya dengan si miskin. Pengharaman itu berlaku juga untuk semua orang dan dalam semua keadaan. Betapa banyak kita saksikan bankruptnya peniaga-peniaga besar dan orang-orang kaya kerana melibatkan diri dalam kegiatan ribawi. Atau paling tidak nampak kaya tapi tak bahagia sebab berkah. Dia kata paling tidak berkah, berkat duit riba tersebut bukan berkat lah, makna tidak ada keberkatan. Duit riba itu tidak ada keberkatan meski jumlahnya banyak. Nabi SAW bersabda, riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila qallin. Maksud dia, duit riba itu meskipun pada awalnya banyak, tapi pada akhirnya ia akan menjadi sedikit. Kadang-kadang kita rasa sedikit. Orang ambil riba ni duit banyak tapi rasa sedikit. Sebab apa? Sebab sentiasa tamak. Semakin banyak, semakin dia rasa tidak cukup. Riba juga tidak dikhususkan pada jumlah peredaran wang, sehingga dikatakan kalau dalam jumlah banyak, riba itu haram, dan kalau sedikit, tidak haram. Itu salah.
Sedikit ataupun banyak, riba hukumnya haram. Sama dengan arak. Minum segelas pun haram, minum setitik pun haram. Orang yang memakan ataupun mengambil wang riba, kelak akan dibangkitkan daripada dalam kuburnya pada hari kiamat seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan lantaran kena penyakit gila. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Kita belum sampai lagi, ayat lebih kurang 275. Innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu syaitan. Allah kata sesungguhnya orang yang makan riba ni dia bangkit nanti seperti orang yang mabuk, seperti orang yang gila. Kemudian Allah berfirman lagi, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu betul-betul bertaubat daripada kegiatan dan pemanfaatan riba, makna taubat tu kamu tinggal, maka bagimu pokok hartamu, modal milik kamu. Contohlah, kita melabur 10,000, kemudian ada urusan riba kan, dah untung pun banyak, katalah untung 100,000. Kalau kita bertaubat, nak buat apa? Kita ambil berapa? Ambil modal je 10,000. Sama juga, kalau kita beli kereta ke, beli rumah ke, dengan cara pinjaman yang ada riba, kalau kita bertaubat, rumah tu jangan bakar. Rumah tu jangan bakar, rumah tu kekal jadi hak kita. Cuma kita tukar cara pinjaman ke cara Islamik. Rumah tu kekal jadi hak kita. Dengan mengambil langkah tersebut, maka keadilan benar-benar terwujud. Setiap peribadi Muslim harus menjauhkan diri daripada dosa besar ini. Memandangkan ia sebagai suatu perbuatan yang buruk dan keji. Bahkan hingga orang-orang yang meletakkan wangnya di bank konvensional kerana terpaksa disebabkan takut hilang ataupun dicuri, hendaknya ia benar-benar merasakan sebagai sesuatu yang sangat terpaksa. Tapi sekarang ada pilihan kan? Jalan paling selamat apa dia? Yelah, kadang-kadang bank Islam pun orang kata ada unsur-unsur riba juga kan. Cuma beza dia apa dia? Ada akad je. Jalan paling selamat apa dia? Tak, simpan ke akhirat, sedekah terus. Ada seorang badui, dia tanya kepada Syekh Asma'i bila mereka berjumpa di Mekah. Orang badui ni tanya, kamu datang daripada mana? Al-Asma'i berkata, aku datang daripada negeri yang dibaca Al-Quran. Maknanya dia beritahu dia datang tempat pusat ilmu lah. Maka orang badui ni tanya dia, okey, boleh tak kamu baca pada aku ayat Quran? Al-Asma'i pun baca surah Az-Zariyat sampai ayat wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada rezeki kamu. Bila dengar je orang badui ni kata apa? Berhenti. Sebab apa? Ayat tu orang badui fahamlah. Di langit ada rezeki kamu. Apa dia buat? Dia ambil pisau, dia sembilan unta dia. Kemudian dia ambil panah, dia patahkan panah. Jadi Asma'i tanya, kenapa kamu buat macam tu? Sebab Allah cakap, di langit ada rezeki aku. Jadi unta yang dia semilah, dia sedekah semua daging tu. Sebab apa? Besok nak makan apa? Allah kata di langit ada rezeki aku. Besar tak langit? Tengok orang badui faham dan yakin pada apa yang Allah cakap. Yang cakap tu bukan Pak Mat, bukan Perdana Menteri, Allah. Okey. Kita berani tak buat macam tu? Jumpa ayat 7, semua keluarkan duit dan sedekah. Nanti pelajar tanya, Ustaz buat dulu baru kami buatlah. Okey, kemudian orang-orang itu tidak boleh, yakni keterpaksaan itu sebanding dengan keterpaksaan orang yang makan bangkai atau lebih daripada itu dengan tetap memohon ampun kepada Allah.
Jadi yang terlibat dengan riba ni wajib bertobat dan mohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk mencari gantinya bila memungkinkan. Orang-orang itu tidak boleh meminta bunga. Oh, apa ni? Deposito. Pasal apa ni? Oh, deposit. Ada itu kat belakang ni. Deposit daripada bank-bank tersebut. Jika bunga itu dimasukkan ke dalam rekeningnya, maka ia harus menggunakan wang tersebut untuk sesuatu yang dibolehkan sebagai bentuk penghindaran daripada wang tersebut, tidak sebagai sedekah. Kerana Allah adalah zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Makna apa ni? Kalau duit tu duit riba, dia boleh ambil tak? Dia boleh ambil tapi tak boleh bersedekah. Kenapa? Sebab kalau sedekah mesti daripada duit yang halal. Duit riba tak boleh bersedekah. Habis nak buat apa duit tu? Dia boleh bagi kepada siapa yang memerlukan, termasuklah untuk buat masjid, untuk buat jalan raya, untuk buat tandas, boleh. Tapi dia tak akan dapat pahala sedekah sebab itu duit haram. Dia kosong. Cuma dia dapat kelebihan apa? Kelebihan bertaubat. Ada seorang pelajar saya, duit daripada yang ada dividen yang haram tu dia keluarkan hampir dekat 200k. Dia kata, ustaz bagilah ke siapa-siapa ni, saya tak nak. 200k. Oh, cabaran tu, ujian tu. 200k yang haram saja. Ini cerita lama lah, dah habis dah. Ia tidak boleh memanfaatkan wang riba tersebut dalam bentuk apapun. Untuk orang tu tak boleh buat apa-apa, tapi dia boleh bagi kepada orang lain dan orang lain boleh buat apa-apa. Tidak untuk makan, minum, pakaian, kenderaan ataupun tempat tinggal. Juga tidak boleh untuk diberikan sebagai nafkah kepada isteri, anak, bapa atau ibu. Juga tidak boleh untuk membayar zakat, membayar pajak ataupun menggadaikannya untuk menolak kezaliman yang menimpanya. Tetapi hendaklah ia membebaskan diri daripada duit riba itu kerana takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Habis